Kita nak sebut macam mana ni kehidupan wanita ni? Syurga ke neraka? Neraka. Neraka. Kita jangan ingat semua orang dapat anak hasil cinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam agama, kefahaman dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, kefahaman dalam menjalani kehidupan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kefahaman menjalani kehidupan sebagai seorang suami dan ketua rumah tangga, sebagai seorang isteri dan juga ibu dan juga pemimpin dan rumah tangga dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Allah. Moga Allah beri kita kefahaman tentang tanggungjawab kita terhadap ibu ayah sebagai seorang anak. Moga Allah berikan kita kefahaman menjadi penyambung kepada risalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna hikmah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebijaksanaan. Moga Allah kurniakan kita kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan yang dikurniakan Allah, maka kita akan dapat membuat keputusan yang tepat, tindakan yang tepat, yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terlebih dahulu, setinggi ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Masjid Jami' Kampung Baru, Kuala Lumpur. Masya Allah, rupanya masjid ni begitu indah, terlalu indah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah keluarga syurga atau neraka. Saya masa dapat tajuk ni terkejut. Dia main neraka terus. Kan? Keluarga syurga ataupun keluarga neraka. Sama ada syurga di dunia dan syurga di akhirat. Sama ada neraka di dunia dan neraka di akhirat. Ada orang rumah tangga di syurga, di dunia macam syurga. Ada orang rumah tangga di dunia macam neraka. Punca sama ada isteri ataupun suami. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Syurga adalah impian kita semua. Sebab itu terbit perkataan, tak apalah kalau susah di dunia, yang penting senang di akhirat. Tak apalah derita di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Tak apalah kecewa di dunia, yang penting kita dapat penghargaan di akhirat. Allah hargai kita. Ini adalah kata-kata yang mendalam daripada iman. Itu suara iman tu. Apabila Allah uji kita dalam rumah tangga ataupun dalam pekerjaan ataupun dengan kawan-kawan, apa sajalah ujian, yang mana akhirnya syurga menjadi penawar. Syurga jadi penawar. Baru-baru ni kita ada share di Facebook tentang satu kisah seorang wanita ni. Adik-beradik dia 6 orang. 6 ataupun 7 orang adik-beradik. Mungkin ada yang tak baca, saya nak cerita satu kisah ni. Kisah benar. Wanita ni dia mesej PM dekat FB. Ceritanya, mereka 6 beradik ataupun 7 beradik. Begitulah ya. Kalau tengok ni 6 beradik. Ya, dia 6 beradik. Allahu Akbar. Ayah ni daripada kecil sampailah mereka 6 beradik ni besar, pukul sepak terajang tu biasa. Pukul sepak terajang mak pun biasa. Dan pernah biasa tinggalkan anak-anak ibu ni lah yang bekerja keras untuk menampung. Hidup susah miskin. Masuk umur dia 14 tahun dan adik dia umur 7 tahun. Dia jadi mangsa pencabulan sampai mengandung. Ayahnya cabul,
sampai dia mengandung. Dan dia tak tahu dia mengandung. Masa tu dia dah umur 14 tahun. Bukan setakat cabul biasa ya, sampai liwat sekali. Dan setiap kali ayah ni buat, dia akan pukul dulu anak ni sampai lembek, sampai longlai, sampai tak bermaya untuk lawan. Lepas tu dia cakap setiap kali ayah ni nak cabul, nak liwat ni, ayah akan ugut, kalau kamu tolak, adik kamu yang bongsu akan kena sepak terajang. Dan memang dia sepak terajang semua anak dia. Tetapi soalannya ugut, kalau tak nak tengok adik bongsu tu ni, dan dia lakukan tanpa pengetahuan mak. Mak pun memang selalu kena sepak terajang. Tapi bila dia mengandung, dan dia pun tak tahu, tapi si ayah ni tahu. Mungkin ayah ni tahulah perubahan yang berlaku. Dan peristiwa berlaku dalam 20 tahun yang lepas kan. Jadi zaman tu bukan macam zaman sekarang kan. Maklumat tu di hujung jari, anak-anak zaman tu tak tahu pun keadaan perubahan, tak tahu info-info tersebut. Sampailah peringkat diketahui bahawa dia mengandung. Ayahnya panggil dengan ugutan supaya jawab macam mana. Ayah dia ajar cara jawab bila polis buat siasatan. Sebab mak ni bila tahu anak ni, mak bawa ke polis sebab anak ni jawab apa? Yang buat dia sampai mengandung, yang cabut dia adalah kawan sekolah. Ayah suruh dia jawab macam tu. Tapi polis pun ada kemahiran dia. Polis pun ada pegawai, kaunselor dia. Polis pun tahu ni ada benda yang disembunyikan ni. Akhirnya dia pun dibawa ke rumah kebajikan. Sekian-sekian siasatan dilakukan, barulah tahu sebenarnya ayah dia. Lepas tu ayah dia maki hamun, marah apa semua, ayahnya ditangkap lah. Lepas tu dia dikahwinkan dengan sepupu, dengan saudara mara terdekat, ketika umur dia 17 ataupun 18 tahun. Dengan alasan ibu bapa dia, ibu dia pun dengan alasan, kau takkan laku dah sebab kau masa cabul dan kau dah pernah mengandung. Sebab kau takkan laku dah, jadi kahwinkan cepat-cepat. Dikahwinkan dengan penagih dadah. Dapat anak 4 orang. Sepak terajang. Lepas tu penagih dadah, seolahnya apa yang berlaku kepada mak dia berulang pula pada dia. Kita nak sebut macam mana ni kehidupan wanita ni? Syurga ke neraka? Neraka. Daripada kecil sepak terajang, sampai peringkat cabul, sampai liwat, sampai mengandung, sampai lahirlah anak tu. Kemudian kahwin, paksa, suami pula penagih dadah, sepak terajang juga. Lepas itu dapat anak juga 4 orang. Kita jangan ingat semua orang dapat anak hasil cinta ya. Saya perundingan rumah tangga, banyak kes anak yang diperolehi penderaan seksual. Dipaksa, mengandung, melahirkan. Bertahan 10 tahun berpisah. Bertahan 10 tahun berpisah, kemudian dah berapa tahun selepas itu bernikah lagi dengan duda. Duda yang ada anak, kemudian dia pun mengandung lagi, dapat sampai 7 orang anak. Suami tu ada 3 orang anak, jadi semua anaknya 10 orang. Usianya masih lagi tak capai 40 tahun. Dah kahwin umur 17-18 dah kahwin kan. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Alhamdulillah untuk perkahwinan kedua, suaminya baik dan menerima dia, dan suami tahu semua kisah dan cerita dia. Tujuan saya cerita tentang kisah ini, kalau saat ini kita rasa kita sedang diuji dengan akhlak buruk isteri, suka bebelnya, suka merungutnya, suka kurang bersyukurnya, macam-macam lah perangai rumah ni, betul tak tuan-tuan? Ataupun orang perempuan diuji dengan suami, mesti ada ujian. Masya Allah, kami berdua pun banyak ujian. Kalau bukan kerana sabar dan besarkan kemaafan, kita tak boleh bertahan. Sebab bukan keluarga bahagia itu keluarga yang tidak ada ujian dan masalah. Tetapi keluarga yang menguruskan ujian dan masalah berpandukan iman. Itulah keluarga yang bahagia, yang boleh kekal. Kekuatan untuk kekal bersama ada kekuatan menempuh ujian. Dia bukan menempuh ataupun menikmati manisnya nikmat. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, kembali kepada kisah tadi. Dia sebenarnya tanya soalan,
Dia tak pernah jumpa anak dia tu, yang pertama tu, yang mangsa cabul si ayah tu. Dan sampai sekarang, anak tu dah besar, umur dah 25. Anak tu dah besar, dah umur 25 ataupun 24. Anak tu lelaki. Dan anak ni panggil dia ibu, tapi si wanita ini panggil Umi. Dan wanita ni tak nak jumpa anak sejak daripada lahir sampai sekarang, tak pernah jumpa. Dan anak ni meminta-minta nak jumpa dan macam nak bermanja, nak rasa kasih sayang seorang ibu. Anak ni tahu. Tapi dia kata dia tak boleh terima, dan anak dia hanya 10 orang, tak termasuk anak tu. Kalau kita fikir, mungkin mudah bagi kita kata, terimalah kesian anak tu tak bersalah, anak tu bersih, anak tu suci. Tapi trauma dia, faham ya? Trauma yang dilalui. Sebab itu hari ini kalau saya jumpa ada wanita yang berpisah, ataupun suami yang terpaksa melepaskan isteri kerana akhlak buruk isteri, dan sedang sedih dan susah hati, derita dan sebagainya, saya katakan ramai wanita ataupun lelaki bertahan dalam rumah tangga dengan penuh sabar dan jauh lebih derita. Walaupun sekarang berpisah dan kamu derita disebabkan sekian-sekian, suami mungkin tak bagi nafkah, tapi banyak rumah tangga walaupun bertahan 20 tahun, 30 tahun dalam keadaan suami tak pernah bagi nafkah. Isterilah menjadi sumber pendapatan bagi keluarga. Sebab itu memang wujud keluarga neraka di dunia, wujud keluarga syurga di dunia. Tetapi yang lebih utama adalah untuk kita dapat bagaimana dapat ke syurga sekeluarga, dapat masuk syurga sekeluarga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, punca utama runtuhnya sebuah rumah tangga, punca utama adalah iman. Inilah fokus kepada perbincangan pada malam ini, muslimin muslimat sekalian. Kau nak cerita tip berkenaan dengan rumah tangga, tuan-puan lagi berpengalaman. Semua dah lalui dah cuba macam-macam tips dah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita sebagai umat Islam dan orang beriman, apa saja yang kita buat mesti berkait dengan iman. Punca rumah tangga bahagia atau tidak mesti berkait dengan iman. Punca kita tenang atau tidak mesti berkait dengan iman. Subhanallah. Contohnya pasangan suami isteri. Boleh jadi bila dalam keadaan tidak ada ujian, dua-dua pasangan suami isteri sangat berat untuk bangun malam. Sangat berat untuk bangun malam, tahajud. Sangat berat. Suami dah nak bangun malam, isteri pujuk-pujuk, tarik-tarik selimut. Kalah suami dengan pujukan isteri. Isteri nak puasa, suami kata tak yalah, tak apalah, sunat je. Tak kuat dengan ibadah-ibadah sunat. Ibadah wajib kebanyakan kita buat kerana wajib, dan kalau tak wajib mungkin tak buat. Solat 5 waktu sebab wajib, sebab itu kita paksa diri kita solat. Boleh jadi kalau sunat, Zohor tak ada orang kot semayang, sebab makan tu lebih seronok. Kalau pilihan sunat saja. Maka bila kita menjadi hamba Allah yang taat, kita akan taat perintah wajib. Tapi bila jadi hamba Allah yang saleh, yang baik, kita akan buat juga ibadah-ibadah sunat. Apabila aktiviti-aktiviti ibadah sunat semakin kurang dilakukan dalam sebuah rumah tangga, kurang solat sunat, kurang puasa sunat, kurang bersedekah, kurang membaca Al-Quran bersama-sama dan sebagainya, maka iman rumah tangga itu semakin menurun. Bila iman semakin rendah dan semakin menurun, ujian datang tak besar pun, rumah tu terus bergelora dahsyat. Ujian yang datang tak berat pun, sebab itu kita sebut ujian menguji keimanan. Betul atau tidak? Kalau iman tu kuat, walaupun isteri tersebut akhlaknya buruk, suami boleh bertahan. Ada satu kata-kata seorang ulama, dia diuji dengan akhlak buruk seorang isteri. Seorang ulama ni diuji dengan buruknya akhlak isteri, bukan buruk yang biasa. Lalu bila ditanya bagaimana dia boleh bertahan dengan akhlak buruk si isteri ni, bahkan boleh jadi orang tahu buruk perangai isteri ni sampai orang kampung mungkin bercakap lah. Boleh jadi sampai orang cakap, Dayus, sampai macam tu sekali dia boleh bertahan. Contohlah,
Wallahu alam bagaimana buruk perangai isteri sampai orang boleh bertanya. Lalu apa yang dia jawab? Kenapa dia boleh bertahan? Dia kata, kenapa dia boleh bertahan? Yang pertama, dia menerima ujian Allah daripada isteri ini kerana itulah jalannya untuk mendapat pengampunan Allah. Boleh jadi Allah uji isteri ni menguji dia sabar ni kerana dosa-dosa saya yang lalu. Dosa-dosa saya yang lalu, kesilapan-kesilapan saya, maksiat yang saya lakukan daripada sejak saya balik sampai sekarang. Maka Allah datangkan ujian daripada isteri, lalu saya sabar, moga saya dapat pengampunan daripada Allah. Yang kedua, dia kata dia bertahan, boleh jadi kalau saya ceraikan isteri dan saya kahwin dengan perempuan lain, lalu Allah uji saya dengan akhlak yang lebih buruk daripada ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka begitulah juga daripada seorang wanita. Daripada seorang wanita, perkara yang sama kita boleh fikir. Hari ini penceraian menjadi biasa, betul atau tidak? Banyak suara yang sebut, sebab saya dulu punding cara rumah tangga, kaunselor rumah tangga. 4 tahun saya jadi ketua unit runding cara. Balik kerja, suami jadi mangsa. Tuan-tuan, suami saya jadi mangsa. Sebab apa? Mula-mula saya kerja masa tu anak baru masuk 2. Lepas tu anak kami sekarang 7. Kita baru usia perkahwinan dan 2-3 tahun. Yang datang mengadu masalah, kes-kes berat. Penderaan, macam kes-kes macam ni banyak. Kes yang teruk-teruk, dera, muka pecah, bibir koyak apa semua, dahsyat-dahsyat. Suami bawa balik ke rumah pasangan, depan anak isteri, isteri bawa balik pasangan, depan suami. Kes yang pelik-pelik sangat akhir zaman ni. Bila ada kes yang trigger ketakutan kita, kita jadi ketakutan, faham tak? Balik suami kena bagi warning. Bang tadi kan, kalau awak buat macam tu, kalau awak gini, suami jadi mangsa. Tapi lama-lama dia immune dengan kisah-kisah rumah tangga, masalah-masalah rumah tangga. Cabaran ketika itu, pengalaman kita tak banyak. Kita baru kahwin 5 tahun. Nak nasihat orang kahwin 20 tahun, 30 tahun. Ada pakcik-makcik 60-70 nak bercerai. Dah ada cucu dah nak bercerai. Cabarannya adalah apabila ada banyak suara, tak bahagia, cerai je lah. Betul atau tidak? Kalau dah tak tenang, cerai je lah. Dah tak sefahaman, cerai je lah. Carilah bahagia sendiri. Umat Islam akhir zaman tak menjadikan rumah tangga sebagai ladang pahala, ladang perjuangan, jihad, peperangan untuk dapat syurga Allah. Bila tak letak iman sebagai dasar sebuah rumah tangga, maka bila datang ujian tak nampak ia adalah ruang untuk sabar, untuk redha, untuk bersangka baik dengan takdir Allah, dan tak jadikan ia sebagai motivasi untuk dia jadi pendakwah. 3 hari lepas, hari Ahad baru ni, Masya Allah, saya pergi semayang, kami semayang Zuhur dekat satu masjid. Lepas tu dalam ruang solat perempuan tu, saya, wanita tu, dia bawa baby umur 7 bulan. Lepas tu ada seorang anak umur 3 tahun. Saya sampai selepas azan Zuhur. Lepas tu wanita tu dah ada dalam tu dengan kain telekung. Ni kisah benar lah ni. Saya dah cerita dekat kuliah Riyadhus Salihin. Lepas tu bila saya masuk, dia terkejut tengok saya. Dia kata, Ustazah Asma. Saya kata, ya saya, ya betul-betul. Ni yang betul ni. Ni bukan jelmaah ni. Ya Allah Ustazah. Lepas tu dia cakap saya, Ustazah, Masya Allah, Ustazah solatlah dulu. Saya tunggu Ustazah. Saya ada nak tanya soalan. Ustazah solatlah dulu. Saya nak solat Zuhur kan, Ustazah solat dulu. Saya jadi confused. Saya pun tanya dia, oh kenapa imam dah solat ya? Sebab saya tengok jemaah lelaki kan duduk lagi. Maksudnya belum solat lah. Lepas tu saya tanya dia, dah solat? Imam dah solat ke? Sebab saya sampai lepas azan kan. Saya fikir macam tak logik. Sebab dengar azan tu baru lagi, saya pun ambil wuduk, kami sampai, takkan dah siap semayang. Lepas tu saya tanya, puan dah solat? Saya dah solat dah. Saya kata, imam depan, saya tak tahu prosedur macam mana. Faham tak maksudnya? Ujian membawa dia ke masjid. Saya tanya, datang dengan siapa suami? Tak, saya dengan anak-anak je.
Dia dalam proses nak minta cerai dengan suami. Ceritanya saya cerita lepas ni. Ada orang di kalangan kita ni tak pernah datang masjid. Sampai tak tahu pun, walaupun dia datang sebelum zuhur, dia tak tahu rupanya tunggu imam untuk solat sama-sama. Saya kata, dek, kita tunggu imam. Oh, macam tu ke? Patutlah saya tengok orang lelaki duduk je. Dia orang tak semayang-semayang, rupanya tunggu imam. Oh, okey. Faham ya? Bukannya dua negara, bukan orang ni, orang yang lahir-lahir Muslim ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kata, tak apa dek, kamu tunggu ya. Lepas tu bila borak sekejap sebab kita pun kejar masa. Sekarang dah isyak, nak beri laluan azan ke? Bagi laluan azan dulu ya. Okey, silakan. Betul tak angguk-angguk macam Bilal je semua ni? Sebab setengah masjid dia kata ustazah terus saja, ada yang laluan azan lepas tu sambung. Macam mana? Azan dulu Okey, silakan. Insya-Allah. Betul ke dah masuk? Berapa minit? Ini azan Seremban. Belum lagi, ada 2 minit lagi. Lepas tu dia kata, ustazah, saya baru belajar pakai tudung. Adik-beradik pun tak pakai tudung lagi. Jadi kita dah faham background keluarga. Lepas tu dia kata, ustazah, salah ke saya dah minta cerai dengan suami? Saya kata, sebab apa nak minta cerai? Anak ada baby ni 7 bulan. Ada anak kecil perempuan pula 3 bulan. Comel-comel. Wanita ni pula Allah kurniakan wajahnya, subhanallah, saya boleh katakan sangat indah. Lepas tu saya kata, kenapa dik? Suami tanggungjawab. Tanggungjawab. Apa masalah? Suami suka tengok perempuan lain dalam telefon. Tengok benda-benda tak senonoh. Paling utama ustazah, suami saya tak semayang. Lepas tu saya kata, kamu macam mana? Saya sedang belajar penuh semayang, tapi subuh selalu tinggal juga. Banyak Bilal tu kan dalam beg masing-masing ya, bawa Bilal. InsyaAllah. Tunggu, ada 1 minit lagi. Tak apalah, kita kan azan awal orang silap semayang awal pula ya. 1 minit lagi. Nanti cerita tergantung pula kan. Saya ada pengajaran, ada sesuatu yang saya nak sampaikan berkait dengan solat. Masya Allah. Kita beri laluan untuk persiapan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Saya nak buat beberapa kesimpulan. Bukan nak berakhir lagi, saya nak bagi peluang pada encik suami pula. Tapi kesimpulan tu tak tahulah berapa lama ya. Muslimin muslimat, untuk solat isyak tak apa dilewatkan dengan memberi laluan majlis ilmu. Mudah-mudahan ada sesuatu lah yang kita bawa balik yang boleh menambahkan lagi kemanisan dalam rumah tangga. Masya Allah, Allahu Akbar. Kisah wanita tadi tu, bila ditanya, sebab utama adalah sebab suami tak solat. Pengalaman saya jadi pundincan rumah tangga, punca utama penceraian memang ada kaitan dengan solat. Walaupun yang datang mengadu, dia buat aduan, ustazah nak berpisah sebab tak sefahaman, sebab itu, sebab ini, sebab macam-macam lah. Tetapi bila kita buat soal sidik kepada pengadu, permohonan masalah rumah tangga berkenaan dengan solat, soalan yang wajib saya akan tanya sepanjang 4 tahun saya bertugas peruncingan rumah tangga, kes sehari dalam 6 kes, 5 kes, 4 kes, soalan yang wajib adalah saya akan tanya bab solat. Solat suami, solat isteri. Walaupun mereka tak katakan pun punca utama adalah solat, tetapi kita dapati 98% mereka yang mengalami masalah rumah tangga sampai tahap berpisah adalah di kalangan orang yang tidak solat ataupun tidak sempurna solat. Namun kita tak boleh buat ukuran. Kita tak boleh terus menilai, oh berpisah mesti sebab tak solat tu. Maksudnya ada lagi berapa peratus, 2% je, sikit sangat, suami jaga solat, isteri jaga solat tapi tetap berpisah. Namun daripada kajian saya sendiri dan tim 4 tahun kita buat statistik, yang sampai berpisah masalah sekian-sekian ada kaitan sama ada salah seorang tak jaga solat. Kita tahu as-salatu imaduddin, solat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan solat maka ia akan mendirikan agama.
Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia sedang meninggal dan meruntuhkan agama. Ad-din juga membawa maksud cara hidup ataupun hidup. Ad-din itu maksudnya hidup. Siapa yang meninggalkan solat, siapa yang mendirikan solat, ia sedang mendirikan kehidupannya. Bila dia meninggalkan solat, dia meruntuhkan kehidupannya. Bukan agama saja, kehidupannya juga akan runtuh. Jadi bila wanita ni cerita, saya kata suami bertanggungjawab. Ni wanita muda, umur tak sampai 30 ni. Suami bertanggungjawab dari segi nafkah. Tapi masalah akhlak yang buruk iaitu melihat maksiat melalui telefon. Maksiat melalui telefon. Hari ni kalau buat kajian, ramai, tak tahulah berapa persen, lelaki dan perempuan melakukan maksiat melalui telefon. Betul atau tidak? Maksiat mata dengan memandang sesuatu yang haram, melihat aurat wanita dan melihat aurat lelaki lain. Walaupun bagi kita, kita kata tak ada apa pun, tengok tak ada rasa apa pun, iman tak tergugatnya ayat. Sama ada iman tidak tergugat ataupun sebenarnya iman dah tercabut. Sampai melihat maksiat tak rasa apa-apa. Bagi orang yang beriman, imannya kuat, bila nampak maksiat terus terasa ibarat dihempap. Ibarat dihempap bukit, gunung, rasa ketakutan. Astaghfirullahalazim, yang pula yang aku nampak, contohlah macam tu kan. Tapi ramai mana bukan scroll laju-laju, ditekannya lagi untuk tengok lebih. Dengan alasan tak tergugah apa pun. Samalah macam bila anggota badan itu sakit, doktor kata kena potong dah, sel dah mati dah ni. Kalau tak potong dia akan jangkit lagi jangkitan kuman. Bahagian sel mati, bahagian kaki sel mati tu, toreh pun dia tak rasa apa, dah mati. Begitulah jika hati tu dah tenat, dah mati, buat maksiat tak rasa berdosa, buat jahat tak rasa pun buat salah, buat salah tak rasa bersalah, buat maksiat tak rasa berdosa. Hilangnya dia rasa melakukan dosa, itulah musibah paling berat. Sebab itu orang yang menjaga pandangan mata, hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjaga pandangan matanya, Nabi sebut begini, mata, pandangan mata adalah anak panah iblis. Dan barang siapa yang boleh menjaga pandangan matanya daripada melihat yang haram, maka akan diberikan halawatul iman, kemanisan iman. Bila solat, rasa manis, rasa tenang, rasa khusyuk. Bila datang ujian, kuat untuk menampung, menerima ujian. Sebab keimanan tu, iman tu kuat. Iman sangat berkait dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar sekarang melalui telefon. Sekarang musim pilihan raya, seronok kita tengok kan. Belah sana buat video ni, belah sini buat video ni, parodi tu, parodi ni, macam-macam lah. Subhanallah. Ada yang kita lihat memberi kesan dosa. Apa yang kita lihat dan dengar itu membawa pahala. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Semua itu akan membentuk bagaimana iman kita. Sejauh mana iman ini boleh kuat. Kan Nabi SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Saya jawab pada wanita ni, kalau masalah akhlak, puan kena sabar. Jangan minta cerai lagi. Tapi ustazah, saya tak kuat. Saya rasa macam dah tak boleh dah. Saya dah geram, dah nasihat dah suami. Saya kena sabar je. Betul, puan kena sabar dan puan kena berdoa setiap kali lepas solat fardu. Sebut nama suami puan dan puan anggap suami ini adalah sasaran dakwah. Puan, kalau puan tahu besarnya pahala buat dakwah lebih besar daripada kita solat tanpa henti, puasa tanpa henti setiap hari solat, sedekah yang dengan emas dan perak. Sebab benda paling berat nak buat akhir zaman adalah dakwah. Dan dakwah paling payah adalah dakwah pada ahli keluarga. Seorang suami nak dakwah pada isteri, isteri nak dakwah pada suami, ibu ayah nak dakwah pada anak, anak-anak nak dakwah pada ibu ayah, adik-beradik nak dakwah pada adik-beradik. Dia kata, ustazah, macam mana ya saya nak ajak adik-beradik saya pakai tudung? Saya dah tegur, diorang dah boikot saya sekarang. Diorang dah tak suka saya.
Saya kata, puan terus doa. Puan doa sungguh-sungguh tak dengan Allah? Sebut tak nama adik-beradik? Saya tak bersungguh sangat berdoa. Sebab kita ni banyak mengeluh. Kita ni banyak sekali dua je buat dakwah ditolak, terus lantaklah, yang penting dah nasihat. Kita tak buat sehabis daya, kita tak buat bersungguh-sungguh. Ramai mana suami yang mengadu dulu masalah akhlak isteri. Alah ustazah, isteri saya ada master, isteri saya ustazah, dia bukan tak tahu pasal hukum hakam, dia bukan tak ada asas agama. Sebab itu saya dah berhenti nasihat dia. Dia sendiri boleh fikir. Subhanallah, Allahu Akbar. Ramai mana wanita yang ada kefahaman agama tapi tidak beramal dengan agama. Ramai mana lelaki yang di luar ceramah tentang rumah tangga bahagia, suami kena begini-begini, dekat rumah dia terbalik. Sebab itu kefahaman agama terbukti dengan apa? Terbukti dengan amalan. Ada orang ilmu agama tak tinggi, amalan dia luar biasa. Sebab itu bila Nabi kata sesungguhnya orang yang paling baik di kalangan kamu, yang terbaik, dan Nabi sampai sebut orang yang paling dekat denganku di mahsyar kelak adalah orang yang berakhlak mulia. Bukan Nabi kata orang yang terbaik, bahkan Nabi sebut yang paling sempurna iman adalah orang yang berakhlak mulia. Bukan Nabi sebut yang paling sempurna iman, yang paling dekat denganku orang yang paling banyak solat. Nabi tak sebut begitu. Orang yang paling banyak puasa, tidak. Orang yang paling banyak sedekah, tidak. Tapi banyak Nabi ikat, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dekat denganku di mahsyar adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi kaitkan dengan akhlak-akhlak. Bahkan ada satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya akhlak yang mulia itu boleh menyamai kedudukan ahli qiyam dan ahli siyam. Orang ahli qiyamul lail, kita bangun setengah jam sebelum subuh. Ahli qiyamul lail ni 2 pagi, 1 pagi dah bangun. Maksudnya malam tu dia bagi 2. Rehat, separuh lagi ibadah. Kita rehat, baring-baring, yelah macam-macam. Ibadah tu mungkin dalam 15 minit sebelum subuh baru kita bangun. Setengah jam ke 1 jam. Tapi ahli qiyam ni orang yang menghidupkan malam separuh ataupun lebih separuh untuk ibadah. Ahli siyam pula bukan hanya puasa bulan Ramadan. Puasa sunat semua dia ambil. Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bait. Lepas tu puasa mungkin Nabi dak wallah alam, dia ahli puasa. Tapi Nabi sebut akhlak yang mulia boleh menyamakan kedudukan ahli siyam dan ahli qiyam. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi sebut apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarganya. Sebab itu untuk berakhlak yang baik sangat susah berbanding nak solat. Betul atau tidak? Nak jadi isteri yang lemah lembut sentiasa, lemah lembut sekali-sekala boleh. Masa keisafan lemah lembut je. Kan? Masa naik tengok kematian depan mata, insafnya kan mati dan keadaan ni jadi baik sekejap. Seorang suami pun nak jadi lemah lembut, penyayang, menghargai isteri pun bukan senang. Perjuangan kita apa? Nak sentiasa berkekalan akhlak yang baik saat diuji. Saat baik, saat nikmat, saat bahagia tak susah. Contoh ya, seorang isteri hidang air dekat suami. Suami pun cakap, manis sikit lah air ni. Isteri pun terus trigger marah. Mujur saya buat. Cukurlah sikit. Saya pun penat juga macam awak. Panjang pula. Suami cuma cakap, manis sikit lah air ni. Syukurlah saya buat. Ada ramai isi kat luar sana langsung tak buat apa-apa. Sambut pun tak. Allahu Akbar. Daripada teguran tu dia terus marah. Sedangkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, bukan hadis Nabi ya, ini firman Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, penghuni syurga itu iaitu orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang suka menahan marahnya, suka memaafkan orang lain. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan. 2 ciri yang Allah sebut, ciri penghuni syurga yang utama. Pertama, menahan marah. Maksudnya bukan tak marah, tapi ditahan. Mustahil orang tu tak ada marah. Saya tak pernah marah ustazah. Saya dilahirkan memang pemaaf. Sejak bayi lagi sampai sekarang pemaaf, tak pernah marah.
Mustahil, bukan manusia tu. Bukan manusia. Kena cek tu kan, dia punya gen tu apa. Maksudnya memang tak wujud. Rasulullah pun ada marah. Yang membezakan mampu mengurus tak marah. Sebab tu ada kursus membuang marah, itu dia nak buang fitrah manusia. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya juga diuji dengan sifat amarah diri. Suami pun sama, anda pun sama. Kita semua diuji dengan sifat amarah ni. Cuma sejauh mana kekuatan kita untuk menampung ataupun menahan amarah tu, ujian yang paling berat. Subhanallah. Suami balik kerja, isteri tak masak. Lepas tu tanya, awak kenapa tak masak? Saya leka tengok TikTok tadi. Tuan-tuan nak marah tak? Dia pula jawab lurus terus terang. Kalau ya pun janganlah jawab lurus kan. Jawablah tak larat ke. Tapi isteri takut menipu, jawab je lurus. Tak malah bang terleka tengok TikTok. Lepas satu, lepas satu. Subhanallah, suami ni ada rasa marah ni. Rasa marah. Suami kata, mungkin suami ni jawab, awak ni kenapa? Saya kalau nak layan TikTok tanggungjawab, buatlah. Apa tanggungjawab? Bab makan ni, suami tahu bertanggungjawab. Dia terus cari video ni, video ceramah ni. Ustaz ni cakap macam ni. Pasal makan dan minum ni, suami yang bertanggungjawab. Dia bawa hujah tu pula. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, dia berhujah bukan kerana Allah. Dia berhujah untuk memenangkan perbuatan salah dia. Mempergunakan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab itu saya ni baca ada tulisan ulama ni, orang alim ni, dia sebut, dan ini pun memberi teguran pada saya juga. Bagi orang yang ada ilmu, yang pandai bercakap, dia diuji dengan ilmu, dengan pandai bercakap. Bila dia nak mempertahankan dirinya, dia gunakan dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Padahalnya memenuhi kehendak hawa nafsunya, membenarkan perbuatan salahnya. Tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawab, akan ditanya, akan dihisap akan kepimpinanmu. Hadis tu panjang. Nabi sebut apa? Sesungguhnya seorang raja, pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan, rakyat juga akan dipertanggungjawabkan. Seorang lelaki adalah ketua dan rumah tangganya, dia akan dipertanggungjawab, ditanya oleh Allah. Dan seorang isteri, Nabi kata, dia adalah pemimpin dan rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dalam hadis ini Nabi sebut, lelaki juga pemimpin, perempuan juga pemimpin dalam rumah tangga. Tapi ketuanya adalah lelaki. Lelaki, suami ada perkara yang dia pimpin. Isteri pula ada perkara yang dia pimpin. Saya bila uruskan masalah rumah tangga, ada ramai wanita akhir zaman, dia berhujah apa? Ustazah, saya dengar hari tu ceramah, ada ustaz ni, ada ustazah ni, terpulang lah ya, sekian-sekian. Dia kata sebenarnya suami bertanggungjawab semua. Masuk puan semua. Dia tak boleh paksa saya masak. Dia yang kena sediakan sama ada dia masak ataupun dia beli makanan siap. Betul ke ustazah? Okey, lagi-lagi puan. Bahkan suami kena sediakan pembantu. Kerja-kerja rumah ni bukan kerja isteri sebenarnya. Isteri bukan bibi. Oh, dia jawab macam tu. Dia samakan pekerjaan isteri buat kerja rumah tu bibi. Kenapa dia rendahkan sebegitu? Lepas tu ustazah, saya kerja. Betul tak? Duit saya, duit suami, duit saya juga. Maksudnya suami tak boleh nak minta duit nak guna ke apa semua, tak boleh. Yelah. Lepas tu puan pergi kerja untuk tujuan apa? Untuk diri puan seorang je. Lepas tu bila puan keluar kerja, puan dah penat, dah letih, puan tak mampu nak layan suami. Dan bila suami meminta keperluan dia, puan kata suami zalim pula bila suami paksa. Baik tuan-puan dimati Allah sekalian, perbincangan tentang bab tanggungjawab suami isteri, saya suka mengambil pendapat ulama. Kita kena baca kitab ni, baca sekian-sekian. Berdasarkan fitrah. Tanggungjawab suami isteri dalam keluarga berdasarkan fitrah. Orang perempuan lemah lembut, betul tak? Saya nak tanya orang perempuan, kalau lipat kain, mana lagi elok, lelaki ke perempuan? Betul ke orang lelaki? Betul. Kena akui, memang ni terbukti benar.
Kalau lelaki boleh lipat kain, besar kecil, kembang terkeluar. Perempuan lurus. Betul tak? Jemur kain, perempuan juga. Saya nak sebut macam ni, fitrahnya perempuan ni lemah lembut. Tetapi apabila suami buat juga pekerjaan yang isteri buat, Masya Allah, dia mengikut sunnah Nabi. Suami saya pun jemur kain, lipat kain, gosok baju. Kami buat sama-sama, anak 7 orang kan. Anak-anak sama-sama buat. Bukan kata saya buat semua ya. Masya Allah. Kadang suami saya yang tanya nak pakai apa, dia yang gosok semua. Dia nak mudahkan, dia kata pergi study. Dia tahu nak buat persiapan untuk ceramah. Jadi disiapkan semua. Dengan air, dengan roti, dengan apa, semua dah settle. Ustazah ni, cik tak payah saya cerita gitu kan. Bicara yang tahu je kan cik suami dia. Masya Allah, Allah Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Yang lelaki dengan fitrahnya kasar. Maksudnya dibuat kerja yang kasar-kasar. Buang sampah, nyapu luar rumah, kerja kasar-kasar, berat-berat sekian-sekian. Masak, fitrahnya sesuai dengan perempuan. Tapi hari ni ramai je, ayah saya pun masak. Masya Allah, orang lelaki pandai masak. Tak ada masalah. Maksudnya tanggungjawab, saya lepas tu saya akan tanya wanita macam ni. Habis tu tanggungjawab puan buat apa? Kita, fokus kita orang perempuan adalah menghiaskan diri untuk suami. Tugas kita adalah melayan suami, itu saja. Jadi tugas didik anak, tugas semua ni sebenarnya suami. Jadi suami cari nafkah, penat balik uruskan rumah, ya. Kalau kita penat, kita tak boleh nak layan dia. Saya kata puan, Allah beri puan ilmu, Allah beri puan kemahiran, Allah berikan kemampuan fizikal yang sihat. Kenapa tidak boleh digunakan untuk dapat pahala demi pahala demi pahala? Setiap pekerjaan dan rumah tangga itu nilainya ibadah. Jangan puan menilainya dengan kerja bibi, dan kerja bibi itu pun kerja yang mulia. Dan yang layak memberikan pahala ganjaran di atas perbuatan puan itu adalah Allah. Alah ustazah, kita buat kerja bukan dapat gaji pun. Cuba bayar bibi, baru dia terasa kerja ni payah. Subhanallah, Allah Akbar. Cik baca ayat Quran ya. Cik sedang berlatih ya. Kejap ya, saya bagi pada cik. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Keluarga syurga ataupun neraka. Kesimpulan daripada saya, tak boleh, saya tak boleh kesimpulan lagi. Saya bagi laluan pada encik suami dulu, kemudian insya-Allah saya akan kembali semula buat kesimpulan. Masa pun dah habis dah ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita berhimpun di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedikit daripada saya lah. Bukan biasa bercakap sebenarnya di hadapan semua. Kencangnya degupan jantung ini hanya Tuhan yang tahu. Enggak bisa berkata-kata sebenarnya. Sebab dalam live orang perempuan mungkin yang follow, lelaki yang follow tengok saya dalam live, saya cuma peneman ustazah saja. Bicaranya 3 patah perkataan saja. Tapi ustazah yang selebihnya. Dia lain suasana dengan degupan keluar Indonesia. InsyaAllah ramai yang alim-alim, ramai yang berilmu di hadapan saya. Dan alhamdulillah mungkin sedikit keberkatan yang ada dalam masjid ini menenangkan kita semua, betul? Tenang, saya rasa tenang, sedamai. Di rumah damai atau tenang? Tenang atau damai ataupun sengsara? Tengok isteri suam-suam ke dah rasa panas semua, sejuk semua ada? Bergili-gili, sejuk panas. InsyaAllah sejuk semuanya lah. Pandang suami, suam-suam je sekarang. InsyaAllah kena cari sesuatu lah untuk sejukkan kembali. Macam mula-mula kahwin dulu. InsyaAllah dalam sesuai dengan tajuk kita pada malam ini. InsyaAllah sedikit daripada saya lah sebagai perkongsian. Sebab tajuknya berat. Bila tajuknya berat, kena sesuatu yang kita boleh bawa pulang untuk kita muhasabah. Bila mana ustazah membicarakan tentang hadis Nabi berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada orang yang kita dipertanggungjawabkan. Dalam hadis Ibn Umar tadi, ala
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab di atas pimpinan kamu. Rakyat dipimpin oleh pemerintah, pemerintah bertanggungjawab. Suami, ada isteri, ada anak, suatu hari nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar tentang apa yang telah lakukan kepada isteri dan anak-anaknya. Berat. Bila fikir memang berat. Sebab kita takut esok-esok kita baru tersedar di akhirat kelak ketika kita menuju ke syurga Allah tu dengan seronok sebab kehidupan kita ni kita yakin bahawasanya syurga menanti kita di harapan. Betul? Tanya diri masing-masing. Saya tanya diri saya, sebab kita melalui kehidupan hari itu tanpa rasa takut. Takut-takut kalau kita kena neraka Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Sebab kita dipertanggungjawabkan. Kita tak sedar dengan tanggungjawab tersebut. Besok-besok barulah kita tersedar, tersentak bahawasanya kita tidak menjalankan amanah yang diamanahkan oleh kita dengan sebaik mungkin. Isteri kita menarik pahala kita. Ya Allah, suami aku tidak memperlakukan aku dengan sebaik mungkin, tidak mengajar Quran, tidak menyuruh solat, menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya. Anak-anak juga begitu. Lalu hilanglah pahala-pahala kita, lalu kita terjunam ke dalam api neraka. Takut. Memang menakutkan. Lalu kita terhitung kalau kita termenung seorang-seorang. Sebab memikirkan ayat ini kita lalu termenung, adakah dosa kita sedikit? Tanya diri masing-masing. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau terlalu banyak? Terlalu banyak. Terlalu banyak ataupun luar biasa banyak? Luar biasa banyak jawapannya. Terlalu banyak kita nak bawa. Lalu bila kita memikirkan tentang hala tuju kita, sebab matlamat kita dah jelas ke syurga, cuma perlu tindakan sahaja untuk memastikan kita semua ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keluarga ke syurga atau keluarga ke neraka. Jadi kita pun bila fikir balik muhasabah diri sendiri, terlalu banyak dosa yang kita bawa. Malam-malam termenung banyak dosa kita bawa. Apa lagi kita bawa dosa-dosa dengan orang-orang sekeliling kita. Bila kita bekerja, kita berdosa mungkin dengan rakan-rakan kita. Banyak dosa. Lalu kita pun mengenang kembali firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun 102. 102 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman sakunat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar lahum fiha kalihun. Maksudnya paman sakolat ni kita bisa dengar kan surah Az-Zalzalah. Paman sakolat, barang siapa yang berat amalan kebaikannya, insya-Allah dia orang yang berjaya. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang berjaya. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan dia, mereka lah adalah orang yang rugi dan mereka dicampakkan ke dalam jahannam. Jahannamu khalidun, selama-lamanya. Wajah mereka yang dibakar itu akan cacat dan hodoh, dan begitulah mereka dalam neraka itu dengan wajah cacat dan hodoh. Bila kita mengenangkan tentang beratnya neraka itu, seksanya neraka itu, azabnya nerakanya, ditambah lagi Al-Waqiah, Allah jelaskan tentang kehebat dahsyatnya neraka tu, minum air yang menggelegak dan sebagainya. Takut kita semua untuk ke neraka. Itulah ketakutan sebagai seorang suami yang kita perlu bawa. Renung, saya sendirilah, renung sebagai suami, adakah isteri kita ini dah betul-betul kita pimpin? Adakah anak-anak kita ini betul-betul kita pimpin? Takut-takut, inilah azab dia. Sebab apa? Dalam ayat yang lain, ayat Allah Quran, dalam Quran Allah telah memberi peringatan kepada kita, kita terkejut dengan pahala kita tak ada pun. Kita ingat banyak pahala pun tak ada. Lalu kita menyesal kepada Allah SWT dan kita beramal, kita memohon pada Allah SWT untuk apa? Untuk kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Kita takut. Kemudian lalu kita setelah itu kita fikirkan kembali betapa benda masih ada peluang untuk kita perbaiki, maka kita perlu perbaiki, insya-Allah. Dan kita juga sebagai penutupnya adalah sebab orang datang sini nak dengar daripada ustazah, betul? Dan juga nak berselfie dengan ustazah, betul? Betul kan? Niat dulu, niat itikaf dulu, insya-Allah. Lepas tu barulah niat selfie.
Okey, betul kan ya, insya-Allah. Ramai tak sabar ni. Kena khusyuk dengan solat nanti dulu, isyak tu. Baru boleh. Insya-Allah rezeki ustazah akan berjumpa semualah. Dan sebagai penutupnya, manakala bila kita dah lihat kedahsyatan neraka, kita juga lihat bagaimana kehebatan syurga yang Allah tawarkan kepada kita melalui surah Yasin. Surah Yasin ayat 55 hingga 58 yang kita selalu baca tu. Kelebihan-kelebihan seronok orang dalam syurga, buah-buahan yang mereka inginkan. Ma yad'un salamun qaulan min rabbir rahim, dan akhirnya Allah memberi salam kepada mereka. Maknanya kita boleh melihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengah seronok-seronok tu Allah bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, jadi insya-Allah yang penting daripada dalam rumah tangga, mungkin sama-sama kita boleh amal adalah bersama-sama membantu, bersama-sama menguatkan, bersama-sama memberi peringatan, bersama-sama dalam urusan semua. Kadang-kadang kita terlebih relax suami ni. Kena akui, suami ni memang terlebih relax. Yang fikir banyak rumah tangga kita siapa? Isteri, betul? Terlebih-lebih fikir. Terlebih-lebih fikir mereka. Anak mereka fikir, kewangan mereka fikir, semua mereka fikir. Kadang-kadang kita terlupa. Kuasa berfikir itu diserahkan kepada mereka. Lalu suatu hari kita menuntut. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa buat ini? Kenapa buat ini? Sebab kita gagal untuk berfikir dan bertindak sebagai suami. Akhirnya bila keputusan dibuat, terutamanya untuk isteri yang buat keputusan, maka kita mempersoalkan di akhir setelah keputusan berlaku mungkin kurang tepat dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi insya-Allah masih ada masa bersama-sama. Saya serahkan kepada ustazah untuk teruskan. Wallahu alam. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, kita akan buat kesimpulan. Saya mohon maaf ya. Sebenarnya hari ini daripada pagi tu, kadang-kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, saya kena serangan vertigo tu. Jadi daripada pagi kita makan ubat, lepas tu sambung makan ubat. Hampir nak sampai tadi pun saya kata nak kena makan ubat. Saya takut nanti jadi macam apa, kalau orang Ganda panggil mamat, ialah mamai. Bila obat tu kuat kan. Jadi saya pun rasa macam bila dah bercakap tu kan, apalah yang aku cakap, macam tu lah ya. Macam tak berpijak ataupun tak berfokus. Dia kalau vertigo tu datang, dia kepala berpusing dan sakit kepala yang kuat. Walaupun mungkin sakit tu dah semakin berunsur kurang, tapi dia beri kesan kepada seluruh tubuh badan lah. Macam tu lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebagai insya-Allah penutup, ujian bagi lelaki adalah dayus. Ujian bagi wanita adalah derhaka. Perkataan nusyus adalah dua-dua. Di dalam Al-Quran, lelaki nusyus, perempuan pun nusyus. Maksud nusyus adalah tidak bertanggungjawab. Suami tak bertanggungjawab rumah tangga, isteri pun tidak bertanggungjawab di dalam rumah tangga. Tanggungjawab isteri mesti ada. Menguruskan rumah tangga supaya rumah tangga harmoni, menjadikan rumah itu aman, bersih, sejahtera, tenang untuk didiniami, sama ada dia yang buat ataupun ahli keluarga sama-sama dia suruh buat dan sebagainya. Bagi yang pertama iaitu suami yang dayus ataupun suami yang nusyus. Nusyus ni termasuklah dalam bab tidak memberi nafkah. Ini adalah suami yang nusyus. Bila sebut suami yang dayus, ramai yang tak sedar dia dayus. Nabi SAW sebut 3 golongan tidak akan diharamkan syurga. Allah haramkan syurga. Haram syurga, maksudnya na'udzubillah, confirm neraka lah. Sebab di akhirat kelak, wahadainahu najdain. Daku wahadaina, dan kami hadapkan kamu 2 jalan saja, tak syurga neraka. Jadi bila diharamkan syurga, maka seolahnya berkekalan di neraka. Nabi sebut 3 golongan yang diharamkan syurga baginya. Yang pertama, mereka yang menderhakai ibu dan ayah. Derhaka kepada ibu dan ayah. Untuk menjadi anak yang berbakti dan menghormati pada ibu ayah, jangan letak syarat ibu bapa tu kena ibu bapa yang baik. Cabaran kita bila ibu bapa itu ibu bapa yang kurang baik akhlak. Kurang baiklah kita kata. Sebab bukan semua ibu bapa yang baik, bukan semua bapa sempurna. Memang tak ada yang sempurna. Jadi dalam keadaan ibu bapa ini menyakiti hati anak, menyusahkan anak, mencari-cari salah anak, tapi kita tetap berbakti pada ibu bapa, lagi tinggi nilai kebaktian tu.
Yang membalas kebaktian kita pada ibu bapa adalah Allah. Walaupun ibu bapa tak pernah hargai. Sebab ibu bapa ada anak yang dia sayang. Kita yang tak sayang. Kita buat apa pun tak dipandang. Sebab nilai berbakti pada ibu bapa adalah syurga. Adalah Allah saja yang selayak dan mampu membalas. Sebab tu ada ujian nak berbakti pada ibu bapa. Saya baru jumpa seorang wanita ni, dia 7 beradik dan dia bongsu. 7 beradik, dia seorang yang jaga mak dia yang dah tua, adik-beradik lain semua tak nak jaga. Bahkan tak nak ulur duit pun. Dan waktu sama dia diuji dengan perkahwinan demi perkahwinan, jadi ibu berdikari nak besarkan anak sendiri. Dia uji pula mak tak nak bagi duit, maknya banyak duit simpanan. Bayangkan dia ibu tunggal, besarkan anak sendiri. Tapi mak tak nak rumah orang lain nak duduk dengan dia. Dia minta dengan abang kakak dia hulurlah sikit, semua tak nak hulur. Mak sakit pun dia kena cari duit sekian-sekian. Tekanan, depression, datang jumpa luar macam mana nak buat. Dia mulakan kehidupan, bila dia dapat duit sikit, adik-beradik dengki, ambil perniagaan dia. Dia uji dengan adik-beradik dan dia uji pula, dia kata, ustazah, saya tak nak, saya rasa terbeban dengan mak saya ni. Campur nyanyok, kena tolak kursi roda, tapi mak tak nak dengan orang lain, nak dengan dia je. Dia nak keluar cari rezeki, maknya tak izinkan itu, tak izinkan ni. Hiduplah dia seadanya. Memang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, dhaif, kena meminjam sana sini. Tuan-puan sekalian, subhanallah, Allahu Akbar. Teruji nak berbakti pada ibu bapa. Sebab itu mudah sangat nak cari sebab untuk derhaka berbanding untuk taat. Tapi orang yang derhaka menyakiti ibu ayah ni, Nabi kata diharamkan syurga. Na'udzubillah min zalik. Kemudian golongan yang kedua Nabi sebut pemabuk. Maksudnya minum arak sampai mabuk. Ada orang minum arak tak mabuk, tapi ni memang pemabuk. Kemudian yang ketiga Nabi sebut ad-dayus. Lalu sahabat bertanya, siapakah dayus? Lelaki dayus tu macam mana? Nabi kata, yang membenarkan ahli keluarganya bermaksiat kepada Allah. Sebab itu sayang kepada anak, kepada isteri tidak boleh melebihi daripada sayang dan taat kepada Allah. Ramai suami tak nak isteri ni kecil hati, kan tak masak. Kecil hati kan dia bungkus beg balik rumah mak dia. Jadi dia tidak bertegas dalam bab mendidik isteri dan anak. Sama ada dalam bab solat, dalam bab ibadat, ataupun dalam bab akhlak, ataupun dalam bab aurat. Ini cabaran akhir zaman ni. Sebab wanita akhir zaman, insya-Allah bukan kita lah ya, kita adalah wanita solehah insya-Allah. Sebab itu Nabi kata bahagian dunia yang paling indah adalah wanita yang solehah. Akhir zaman ni banyak sangat pengaruh ni. Kita baca tulisan semangat kewanitaan, bangkitlah wanita. Kita boleh bahagia sendiri. Kita boleh hidup tanpa suami. Ini bahaya. Sebab ada hadis Nabi. Nabi bersabda, Allah enggan memandang, Allah memalingkan wajah kepada wanita yang tidak memerlukan suami dalam hidupnya. Bukan yang tak nak kahwin, maksudnya dia ada suami. Mulut dia keluar ayat apa? Awak ni kalau tak ada ke sama. Jangan sampai keluar ayat macam tu daripada mulut kita. Awak ni macam tak ada fungsi macam suami pun. Ini ujian berat bagi wanita akhir zaman. Bila Allah uji dengan akhlak buruk suami, jangan sampai keluar ayat ni. Walaupun benar suami tu macam tak ada fungsi, tapi kita kena tukar, ya Allah, inilah bahagian ujianku. Kalau kita lari daripada ujian ni, kita akan jumpa ujian yang lain. Ada orang nikah diuji, ada orang cerai diuji, ada orang tak pernah kahwin pun diuji. Kita tak boleh cakap, untunglah awak tak kahwin sampai umur 50. Awak tak rasa macam mana berat ujian kahwin dan berat ujian lepas bercerai. Lepas tu dia akan jawab, awak ingat saya tak diuji ke? Semua diuji. Dalam perkahwinan diuji, berpisah diuji, sekian diuji, semua ujian. Kita takkan boleh lari daripada ujian. Ujian adalah untuk dihadapi. Tapi kalau orang memilih untuk berpisah, untuk demi agamanya, dan berpisah pula mengikut syariat, maka subhanallah itu bukan satu perkara yang buruk pada pandangan agama. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Itu dayus. Kita perhatikan adakah kita
tidak sedar berada di kelompok suami yang dayus. Tidak tegur isteri, duduk mesej-mesej cinta-cinta dengan lelaki lain. Kes saya dulu pelik-pelik. Itu 10 tahun lepas tu saya kerja runding cara. Bukan 10 tahun, lebih lagi. Sekarang lagi dahsyat. Suami isteri tukar pasangan biasa. Sekarang ini tuan-puan sekalian, ada laman-laman hitam gelap ni, diorang buat komen je. Sebab saya pernah tengok. Sebab pasangan ni tunjuk pada saya. Okey, hujung minggu ni siapa yang nak, dia panggil swing. Siapa nak swing dengan kami? Maksudnya dia pasangan suami isteri, dia tanya dalam grup tu, siapa nak tukar pasangan hujung minggu ni. Dia jumpalah dekat hotel mana-mana. Lepas tu nanti isteri ni dengan suami orang ni, suami ni dengan isteri ni. Tukar-tukar. Kes saya, bila isteri ni datang, Ustazah, kami memang biasa swing. Isteri cakap, Ustazah, suami saya biasa bawa balik pasangan dia, saya bawa balik pasangan saya. Bawa balik ke rumah. Dahsyat kan? Orang Islam ni, bukan Islam ni. Lepas tu puan, sekarang ni puan nak mohon cerai, kenapa? Selama ni saya boleh terima. Kalau dia curang sampai pikat tu, saya boleh terima Ustazah. Tapi sekarang saya tak terima sebab dia nak kahwin betul-betul dengan perempuan ni. Zina, maksiat, semua boleh terima. Tapi bila nak kahwin saya tak terima, saya nak mohon cerai. Haram boleh terima, bila nak buat yang halal tak boleh terima. Faham maksud saya ya? Dan memang apa yang suami nak buat, nak kahwin, boleh tentu kerana ibadah, tapi kerana hawa nafsu. Maksudnya hari ini ada kehidupan yang sangat bebas kerana apa? Pengaruh media sosial, pengaruh barat, kehidupan yang bebas, yang penting bahagia, yang penting gembira, yang penting boleh terima. Yang penting saya boleh terima, suami saya sekian, suami boleh terima saya. So kami sefahaman, benda tu tak jadi isu besar. Bab berzina tu langsung tak rasa berdosa. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dahsyat. Nauzubillah min zalik. Sebab itu tidak boleh lari daripada iman adalah tunjang utama pengukuhan rumah tangga. Ulama besar sebut apa? Kalau saya bacakan ni, saya minta izin baca ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Dah hilang dah ya yang tu. Dia kata siapa yang nak menikahi anak perempuanku, Imam Syafi'i ke ataupun imam mana ni sebut ni? Tadi ada saya baca, dia kata syarat untuk menikahi anak perempuanku adalah orang yang bertakwa. Kerana apabila anakku baik lalu dia bersyukur, dan apabila anakku buruk maka dia bersabar. Tuan-puan sekalian, orang yang boleh selamat lulus dengan ujian Allah, dua golongan saja. Dua golongan sahaja orang yang boleh lulus dan berjaya ataupun orang yang menang dengan ujian Allah. Iaitu yang pertama sabar, yang kedua syukur. Bila datang ujian, kadang kita lupa untuk mengingat saat ada nikmat lalu bersyukur. Betul kan? Bila datang ujian, lupa saat nikmat. Bila datang nikmat, lupa saat ujian. Sampai terlebih-lebih gembira, seronok berlebihan sampai lupa ujian. Sebab itu keduanya kena dihadapi dengan sederhana. Ujian ataupun nikmat, kedua-dua kena hadapi sederhana. Baik, bahasa Dayus tu itu secara umum. Yang kedua, kesimpulan, wanita derhaka. Ada banyak sebab wanita ni derhaka. Melalui perkataannya, perbuatannya. Membenarkan ada orang lelaki yang tanpa izin masuk ke rumah. Ataupun siapa yang tidak diizinkan suami, tak disukai masuk ke rumah. Isteri yang derhaka menyakiti hati dengan lidah, dengan perbuatannya. Sebab itu bila Nabi ditanya apakah sebab wanita ramai dicampakkan ke dalam neraka, Nabi bukan sebut sebab dedah aurat, tak. Nabi bukan sebut sebab tak solat, tak. Sebab tak puasa, tak. Sebab wanita memang, kalau antara lelaki perempuan banyak suka solat sunat ni. Puasa sunat pun ramai perempuan, bak sedekah pun perempuan lagi laju. Tapi Nabi sebut sebab utama wanita dicampakkan neraka adalah kerana dia tidak mensyukuri kebaikan suami. Nabi jawab dengan detail. Nabi kata kerana tidak mensyukuri kebaikan suami, sehingga dia berkata, sepanjang aku nikah tak ada kebaikan apa pun yang kamu buat. Ini kedua. Tadi yang pertama, awak ada awak tak ada sama ya. Keluarkan ayat tidak memerlukan suami dan tidak mengiktiraf kedudukan suami, peranan suami. Yang kedua Nabi sebut,
Punca utama dicampak seorang wanita ke dalam neraka adalah dia tidak mensyukuri kebaikan suami sehingga dia menuturkan kata-kata, sepanjang kita nikah tak ada kebaikan pun yang awak lakukan. Mustahil tidak ada kebaikan, walaupun sedikit. Mungkin ada, mesti ada, tetapi kerana mungkin keburukan yang banyak sampai kita dah tak nampak dah baik suami tu. Maka Nabi pesan hati-hati, jangan sampai keluar awak tak ada apa-apa kebaikan pun. Daripada saya pekerja rumah tangga biasa dengar perkataan ni pada perempuan. Ustazah, 30 tahun kahwin, saya tak pernah bahagia, saya derita. Suami duduk sebelah, terkulat-kulat. Saya pun tanya, suami pernah tak beli goreng pisang ke apa-apalah makanan? Oh, pernah. Suami pernah bawa pergi makan restoran? Pernah. Suami pernah bagi hadiah tak? Kahwin dah 20 tahun ni, pernah bagi hadiah? Oh, pernah. Tadi puan kata sepanjang kahwin ni semua derita belaka? Ini perkataan emosi, betul kan? Bila sedang sedih, suami ada perempuan lain sekian-sekian, dia pun terus sebut tak ada kebaikan sepanjang hidup berkahwin dengan ni, semua derita, saya sabar sepanjang 20 tahun ni. Sebab orang perempuan emo, orang lelaki ego. Bila ego, orang lelaki kadang susah nak minta maaf bila dia buat salah. Dia susah nak mengiktiraf kebaikan isteri bila ego. Dia mudah menggunakan kuasanya lalu memberikan arahan yang tidak sepatutnya sampai menzalimi isteri. Dia kata minggu ni balik rumah mak saya, minggu depan balik rumah mak saya, minggu depan rumah mak dia je setiap minggu. Jadi lelaki banyak tergelincir menjalankan tanggungjawab kerana ego, perempuan pula tergelincir kerana emo. Dayus dan juga derhaka, nusyus kita perlu hindari, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, Allah memberikan kepada kamu, Allah menjadikan daripada diri kamu pasangan supaya kamu rasa tenang dan tenteram, dan Allah mengurniakan kepada kamu sakinah, rasa sakinah, mawaddah, kasih sayang, warahmah. Warahmah. Boleh 1 minit lagi ya? Bila sebut rahmah, saya teringat ada seorang alim ni, seorang syekh ni, guru ni, dia sebut pada kami berdua masa tu, depan kami berdua. Bila kita jumpa orang alim, kami minta nasihat. Dia kata, ustazah, untuk sakinah, untuk mawaddah, insya-Allah mudah untuk dicapai dalam rumah tangga. Rumah tangga tenang, rumah tangga berkasih sayang. Bukan tak bergaduh, maksudnya untuk tenang, berkasih sayang. Yang paling mahal nak dapat dalam rumah tangga, rahmah. Siapa dalam rumah tangga dia dapat rahmah, dia dapat syurga Allah. Sekeluarga akan masuk syurga. Boleh jadi 30 tahun kahwin belum tentu dapat rahmah. Boleh jadi 40 tahun kahwin belum tentu dapat rahmah. Dia tanya saya, rahmah apa dia kalau kita dapat rahmah? Saya jawab, dengan dapat syurga. Sebab nak dapat syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah macam mana, dia tanya. Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan selamat daripada api neraka kecuali dengan rahmat Allah. Lalu sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu pun sama? Aku pun sama. Maksud Nabi kata, saya pun sama. Saya tak akan selamat daripada api neraka Allah tanpa rahmat Allah. Subhanallah. Kita pun berfikir, macam mana nak dapat rahmat Allah? Mesti dengan amal soleh. Mesti melalui keluarga. Keluarga tu jalan untuk dapat rahmat Allah. Dia kata, apabila seorang suami dan isteri sampai tahap boleh redha dengan keburukan pasangan, boleh redha dengan keburukan pasangan, boleh memaafkan dosa dan kesilapan maksiat pasangan, dan dia memahami bahawasanya keluarga adalah untuk dapat rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah jika diuji? Kita cari jalan excuse. Bila diuji, lari. Hadapi ujian itu demi dapat rahmat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia kata bertahanlah bagaimanapun, kecuali kalau dipukul sepak terajang, yang tu dah tak ada rahmat lah. Wajib menyelamatkan diri. Ini cerita masalah akhlak, masalah tak sefahaman,
masalah perasaan kasih sayang dah pudar. Kita sebut tadi sakinah, mawaddah, kasih sayang. Kalau dua ni dah tak ada sakinah, tak ada kasih sayang. Ustazah, rumah tangga kami tak ada kasih sayang. Masing-masing buat hal masing-masing tak. Tenang pun dah tak ada. Tengok muka lagi serabut. Jadi kami dah tidur bilik asing. Saya kata bertahan kenapa sekarang? Kerana anak-anak. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan rumah tangga ni walaupun bertahan kerana anak-anak, satu hari nanti Allah akan kembalikan sakinah dan mawadah. Sebab anda sedang bertahan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah anda bertahan sekarang. Sebab apa? Dalam tempoh ini puan tengah sabar kan? Memang Ustazah, kalau tak sabar sebab kami kena berlakon depan anak. Tuan pun sabar kan? Betul, dua-dua sedang sabar. Rahmat Allah turun. Orang-orang yang sabar dalam rumah tangga, sabar sekian, sabar. Sehinggalah salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ini adalah salam yang akan diterima orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga Allah. Sabar dalam rumah tangga adalah sebesar-besar sabar. Kita diuji dengan kawan, boleh lagi hadap. Uji dengan jiran, boleh lagi hadap. Uji dengan pasangan, teman sebilik, teman serumah. Oi, memang berat ujian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu pada malam ini. Berpegang teguhlah dengan iman, berpegang teguhlah dengan sabar dan syukur. Moga Allah berikan kita kemenangan dalam perjuangan rumah tangga. Allah berikan kita kemenangan dalam menghadapi ujian demi ujian dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami dalam syurga firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, dan jadilah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Terima kasih semua, terima kasih Encik Suami di atas peringatan dan perkongsian ilmu yang sangat baik. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.